Salam sejahtera, saya Wigneshwaran bersama adik kumpulan saya Ahmad Zakwan dan Gita. Kami dari pelajar Universiti Utara Malaysia, program PJJ Campus KL, dan kami akan menunggu bual salah seorang pegawai kanan di sebuah organisasi kerajaan. Seperti yang kita sedia maklum, Lembaga Minyak Malaysia merupakan sebuah organisasi yang sangat penting di negara kita. Hal ini dikatakan sedemikian kerana organisasi ini menjalankan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan, penyelidikan dan pembangunan ekonomi pasaran minyak sawit di peringkat antarabangsa. Petang ni Temu Bual kita bersiaran secara langsung di Lembaga Minyak Kelapa Sawit dengan topik utama isu komunikasi yang timbul semasa dan selepas wabak COVID-19 di organisasi ini. Dengan kesempatan ini, kami akan menunggu bual Encik Muhammad Zaim Ilman bin Haji Muhammad Noor bagi mendapatkan sedikit maklum balas mengenai isu komunikasi yang timbul semasa wabak COVID-19 yang telah melanda di negara kita dari tahun 2020. Untuk makluman tambahan, beliau adalah salah seorang pegawai kanan grade N44 di Lembaga Minyak Sawit Malaysia dan telah berkhidmat semenjak tahun 2011. Terima kasih Encik kerana dapat meluangkan bersama kami, dan kami ada beberapa soalan berhubung komunikasi di dalam organisasi ini. Sebelum kita menjurus kepada soalan Encik, boleh Encik memberi sedikit info tentang diri Encik dan sedikit latar belakang tentang organisasi ini. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, nama saya seperti yang telah dimaklumkan, Muhammad Zaim Ilman bin Muhammad Noor. Okey, saya telah berkhidmat di Lembaga Minyak Sawit Malaysia ni, MPOB, selama lebih daripada 10 tahun. Dan saya berkhidmat di Seksyen Persijilan MSPO. Okey, baik. Untuk latar belakang Lembaga Minyak Sawit Malaysia, Lembaga Minyak Sawit Malaysia ni ditubuhkan pada tahun 2000, penggabungan antara Porla dan Polri. Okey, so MPOB ni organisasi yang ditubuhkan selama 24 tahun lah, tapi perkhidmatan yang telah dijalankan lebih daripada 24 tahun. Okey, dia penggabungan antara bahagian research dan bahagian perkhidmatan. Okey, baik, itu sajalah. Okey, Encik Zaim, kita meneruskan soalan selanjutnya. Soalan saya iaitu, bagi sebuah organisasi yang besar, kita maklum bahawa komunikasi amat penting dalam menggerakkan fungsi organisasi bagi memastikan keberkesanan dalam berkomunikasi, seperti menyampaikan arahan, prosedur kerja kepada pekerja dan sebagainya. Apakah platform yang selalu digunakan oleh organisasi tuan? Okey, baik. Terima kasih atas soalan berikut. Okey, untuk persoalan yang diajukan oleh Encik Zakwan tadi, bagi organisasi MPOB ni, kita menggunakan dua kaedah, verbal dan non-verbal lah. Untuk verbal ni kita akan direct dengan pengurusan ataupun kaki tangan dari segi untuk mengarahkan atau mendapat arahan kerja certain tugasan ni lah. Dan untuk non-verbal ni biasanya kita menggunakan email, WhatsApp, ataupun bahan secara di sini kita gunakan edisi untuk memaklumkan kepada semua kaki tangan yang ada di HQ ataupun di luar HQ lah, seluruh Malaysia lah, kita boleh cakap macam tu. Adakah edisi tu bahan melalui internet ke? Dia melalui internet. Ya, betul. Adakah organisasi ini mempunyai web mereka sendiri untuk
Okay. Sistem untuk MPOB komunikasi. juga ada juga intranet untuk kaki tangan, dan ada juga laman web MPOB sendiri untuk membuat hebahan kepada industri ataupun orang awam lah. Okay. Dia MPOB juga ada platform media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram untuk melakukan hebahan. Itu hebahan yang mereka lakukan ni lebih kepada verbal lah, verbal umum dan hanya one way communication lah. Tetapi dalam hebahan tersebut adalah mereka letakkan hotline, kalau contoh MSPO ataupun COPN yang saya sedia maklum lah, ataupun nombor telefon MPOB sendiri untuk pihak industri ataupun yang berkaitan dengan MPOB, industri sawit ni boleh berhubung dengan pihak lembaga minyak sawit lah. Selanjutnya, bagaimana organisasi Tuan mengendalikan komunikasi dengan pihak luar seperti pelanggan, pembekal atau pihak berkepentingan, dan apakah strategi atau langkah yang digunakan untuk memastikan kestabilan hubungan dengan pihak mereka? Okey, baik. Untuk soalan ini, sebab dia macam terbahagi kepada 3. Okey, saya nampak sebab untuk pihak berkepentingan, kebiasaannya pengurusan tertinggi akan luruskanlah. Mereka akan buat mesyuarat. Contoh yang saya tahulah, mereka akan buat mesyuarat, board members meeting untuk manggil-manggil untuk pihak berkepentingan membuat keputusan. Okey. Yang keduanya untuk industri. Kalau industri ni lebih kepada bahagian penguatkuasaan. Okey, bahagian penguatkuasaan mereka akan keluar setiap bulan, setiap minggu untuk bertemu pelanggan lah, kita anggap macam tu, untuk memastikan yang pihak industri ini mengikut peraturan-peraturan yang ada, okey, dan melaksanakan kerja dengan baiklah untuk industri sawit, maksudnya macam tu. Dan yang ketiga tu adalah industri jugalah, dia lebih kepada pekebun kecil. Pekebun kecil ni dia adalah pengeluar lah, pengeluar buah sawit, hasil sawit ni. Okay. So dari segi untuk pekebun kecil pula, kita ada bahagian kita sendiri untuk berinteraksi dengan pekebun kecil. So maknanya mereka akan buat program, seminar untuk melibatkan pekebun kecil ni untuk menyampaikan apa yang sepatutnya pekebun kecil tahu. Contoh sepertinya untuk cara penggunaan racun, pengurusan kebun yang baik, good agriculture practice. So mereka akan buat program setiap bulan untuk memastikan yang pekebun kecil ini faham cara pengurusan kebun sawit. Saya akan menyambungkan persoalan saya. Seperti yang diketahui, isu yang paling banyak timbul dalam sebuah organisasi adalah isu komunikasi antara pekerja, pembekal maupun pihak luar. Semestinya pelbagai isu atau konflik timbul semasa berkomunikasi dengan pelbagai pihak secara tidak bersemuka, iaitu melalui media sosial ataupun aplikasi lain. Dengan itu, saya ingin mengetahui apakah isu komunikasi yang timbul dalam organisasi Encik semasa wabak COVID-19 melanda. Okey, baik. Semasa COVID-19 melanda, so masalah komunikasi yang timbul adalah dalam organisasi saya lah. Ya. Dia arahan yang mengelirukan ataupun tiada arahan yang spesifik yang kepada kaki tangan lah untuk menjalankan tugas. Terlebih lebih lagi semasa awal COVID-19 ni melanda, first 3 bulan di mana tiada pergerakan. Betul, tiada pergerakan. So untuk 3 bulan pertama tu kita boleh cakap organisasi MPOB ni collapse. So memang tak ada apa-apa, maka tiada pengurusan yang betul. Tak ada pengurusan yang berjalan, kerja jalan macam biasa, tak ada. So kita boleh cakap collapse, betul. Sebab consider kita boleh cakap masa tu semua pengurusan atasan pun tak tahu nak buat apa. So memang untuk 3 bulan yang pertama tu saya boleh cakap tiada komunikasi yang berkesan yang berlaku, sehingga kan kerja yang ada tak
jalan. Tak jalan. Betul. Kerja-kerja yang tak jalan tu adakah menyebabkan kesan kepada organisasi ni, Encik? Okey, untuk 3 bulan yang pertama tu kita boleh cakap macam tak nampak lagi lah Tak nampak apa-apa. So dari segi industri sawit pun apa semua tak ada apa-apa yang berlaku. Sehingga kerajaan sendiri dah umumkan apa yang kita patut buat, apa yang patut dilaksanakan. Selepas itu baru kita nampak progress sedikit demi sedikit. Okay, Tuan. Soalan seterusnya daripada saya. Okay. Seperti yang diketahui, semasa COVID berlaku, salah satu cabaran yang kita hadapi ialah interaksi dengan pekerja-pekerja syarikat. Betul. Interaksi adalah salah satu unsur yang sangat penting bagi merapatkan satu hubungan silaturahim antara pegawai dengan pekerja, di mana dari situlah pegawai-pegawai dapat mengetahui isu-isu yang dihadapi oleh pekerja seperti pekerja bawahan lah. Sekaligus dapat menyampaikan kerja kepada mereka dalam visual pegawai itu sendiri. Betul. Dengan itu, apakah strategi yang digunakan untuk berhubung dengan pekerja maupun pembekal dan juga pihak luar bagi mengekalkan hubungan silaturahim tersebut, Encik? Okey, untuk nak kita mengekalkan hubungan silaturahim, sebab macam saya cakap lah, kalau pembekal ni semua dia lebih kepada relate dengan bahagian penguasa. So untuk bahagian yang saya, dia lebih macam kalau untuk pengurusan je lah, pengurusan dalaman antara kaki tangan, kira penyelia dengan kaki tangan lah. So hubungan dia, kita macam just hubungan secara verbal saja, dia tak ada bersemuka. So dari segi verbal pun kita hanya contact, call apa yang perlu, apa yang tak perlu. So kerja-kerja tu di delegate secara verbal. Dia lebih kepada work from home. Betul, work from home ataupun berjadual masuk pejabat, tapi arahan tu secara verbal ataupun secara email. So kalau yang dari segi pengurusan untuk bahagian penguatkuasa pula, saya dimaklumkan jugalah, saya difahamkan mereka perlu keluar untuk berinteraksi. So mereka masih bertemu pelanggan lah, kita boleh anggap macam tu. Cumanya mereka menjalankan tugas tu seperti yang diarahkan oleh KKM ataupun kerajaan lah. So mereka jaga jarak untuk berkomunikasi. So apa yang patut dilakukan lah untuk menjaga kebersihan diri, untuk mengelakkan diri daripada dijangkiti COVID-19 lah masa tu. So benda ni boleh menyebabkan produktiviti pekerja semakin berkurang, atau boleh nampak pekerja mereka Kesan perubahan. Okey, kesan perubahannya dah contoh lah, saya boleh cakap sebenarnya dia nak nampak kesan perubahan ni tak ada juga. Kerja jalan macam biasa. macam biasa juga. Cumanya mungkin dari segi produktiviti tu kita nak cakap dapat menjalankan tugas dengan efisien tu still ada. Cuma sebab kekangan yang ada tu dia a little bit drop lah daripada asal. Sebab kita nak communicate, nak buat kerja pula kadang-kadang nak perlu berinteraksi betul-betul. So dia tak dapat perform, kira saya boleh cakap performance tu tak 100% lah. Macam tu. Okay. Terima kasih Encik atas jawapan tu tadi. Soalan saya seterusnya, saya ingin mendapatkan pandangan Encik mengenai bagaimana pandemik COVID-19 ini telah mempengaruhi operasi dan kestabilan Lembaga Minyak Sawit. Bolehkah Encik berkongsi mengenai impak atau kesan yang telah diperhatikan dalam organisasi Encik selepas COVID-19? Okey, baik. Terima kasih atas soalan tu. Okey, sebelum tu saya cerita dululah keadaan semasa COVID tu. Okey, semasa COVID, organisasi saya, MPOB ni, kita melaksanakan fully online meeting untuk perjumpaan sesama staff dan sebagainya. Okey, bagi soalan yang tersebut, yang berkenaan lah. So, kita nampak organisasi saya ni sekarang, dia menggunakan konsep hybrid. So, maknanya untuk online meeting, perjumpaan secara online ni masih dilaksanakan. Okey, cumanya
dia berbeza daripada sebelum ni lah. Kalau sebelum COVID ni, kalau ada meeting apa-apa pun mereka akan jemput semua. Contoh daripada Sabah Sarawak pun perlu hadir. Okey, tapi sekarang mereka yang mana pejabat jauh daripada HQ ni tak perlu hadir. So cuma hadir secara online saja. Okey. So itu impact yang saya nampak lah, pendekatan yang organisasi saya ambil. So dia dari segi konsep untuk macam fokus kepada industri pun mereka dikatakan menggunakan online meeting juga. So ataupun pendedahan secara macam saya cakap awal tadi, menggunakan platform media sosial yang ada. So macam tu lah. So dia lebih ke arah pendigitalisasi. Okay. Jadi dari COVID-19 tu juga organisasi ini dapat terajui benda-benda yang baru seperti ni lah. Ya, betul. Mereka terajui benda-benda baru ni lah. So dia fokus kepada konsep online. Dengan ni dapat jimatkan banyak kos-kos masa juga ya. Betul. So kos yang dapat jimat tu adalah kos dari segi travelling lah. Kos travelling, masa travelling tu semua dia dapat cut lah kat situ. Adakah ia yang berkesan? Saya boleh cakap berkesan lah. Penjimatan agak banyak juga. Sebab kalau kita nak bandingkan dengan dulu, contohlah saya ambil Sabah dengan Sarawak. Pegawai yang dari Sabah perlu hadir ke Bangi. So satu dia ambil masa yang lama. So mereka perlu hadir sehari sebelum. Okey, dan balik pun contoh meeting hari ni, mereka tak boleh balik hari ni. So mereka perlu balik keesokan hari ni. So dari segi tugasan tu dia agak terhad. Untuk 2 hari tu dia tak boleh lakukan tugasan. Berbanding dengan konsep online ni. So mereka tak perlu hadir, so kerja tu dapat dilaksanakan 2 hari ekstra tu. Okay. Terima kasih atas perkongsian tadi Encik. Seterusnya saya ingin mendengar mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pegawai lembaga minyak sawit untuk mengatasi cabaran yang dihadapi dan menyelaraskan semula operasi selepas pandemik COVID-19. Bolehkah Encik berkongsi tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk menangani situasi di syarikat Encik? Okey, langkah-langkah yang organisasi saya dah ambil, mereka lebih tumpukan kepada pendekatan sistem online. So mereka untuk dalam masa sekarang ni banyak sistem yang telah dibangunkan oleh pihak MPOB sendiri untuk memudahkan staf berhubung. Okay. So pendekatannya ada macam mereka telah buat konsep hybrid untuk meeting. So mana pegawai yang dekat boleh hadir, yang jauh tak perlu hadir. So mereka dapat jimatkan masa, jimatkan kos yang ada. Macam itulah yang saya nampak. Inovasi juga telah dilakukan semasa oleh organisasi ini. Betul. Ya. Selepas kita cakap selepas COVID ni, sekarang lah, untuk sekarang. Okey, untuk sekarang ni memang dah pendigitalan tu dah berlaku. So mereka buat hybrid, kita dah buat hybrid. So dari segi hebahan pun kita dah menggunakan platform media sosial. Kita banyak war-warkan secara media sosial ni lah, dari Facebook, TikTok, untuk pendedahan kepada pekebun kecil, kepada industri. Macam tu lah. So, okay. Terima kasih Encik atas jawapan tadi. Terima kasih. Perkongsian yang sangat baik telah Tuan berikan sebentar tadi. Sebelum kita mengakhiri sesi temu bual hari ini, adakah Tuan ingin memberi apa-apa info tambahan mengenai topik kita pada hari ini? Okeylah, info tambahan yang saya boleh bagilah. So, kita cakap sebelum, semasa dan selepas COVID-19. So, kalau saya rasa kita boleh cakap mana-mana organisasi pun semua akan ada perubahan yang berlaku selepas COVID ni. Kita boleh cakap. So mereka ada cara tersendiri untuk mengatasi. Tapi yang saya boleh cakap, secara keseluruhannya komunikasi ni akan berlaku dekat mana-mana je. Sesama ada COVID ataupun tak ada COVID, kita tetap akan berkomunikasi antara satu sama lain. So cara kita komunikasi saja yang berbeza, betul. Sama ada verbal Ada ataupun masalah, non-verbal. tetap akan ada masalah Betul. juga. So cara kita komunikasi tu dia boleh menyebabkan salah faham juga. Kita tengok cara kita berkomunikasi lah.
kebanyakannya macam itulah saya boleh cakap. Secara non-verbal pun daripada mimik muka pun kita boleh cakap, kita communicate. So itu sajalah info yang saya boleh bagi. Okay. Terima kasih Tuan. Baik, berakhir sudah perbualan kita pada petang ini. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Zaim Irman di atas kesudian meluangkan masa bersama kami serta berkongsi banyak ilmu bersama kami. Semoga ilmu yang diberikan dapat diambil dan disimpan elok-elok oleh kami. Dengan ini tamatlah program Temu Bual kita pada petang ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih.